Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Kamarul Zaman, Imam 2 JK Pengurusan Surau Al-Aziz Prima, seterusnya kepada jemaah hadirin dan hadirat sekalian. Sebagai permulaannya, marilah sama-sama kita mengaminkan doa khusus kepada mereka yang berada di bumi Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyaik. Allahumma khalif baina kalamihim وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Persatukanlah hati mereka, perbaikilah hubungan di antara mereka dan menangkanlah mereka atas musuhmu dan musuh mereka. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir ahli kitab yang senantiasa menghalangi jalanmu, mendustakan para rasulmu dan memerangi para walimu. Ya Allah, serai beraikanlah persatuan dan kesatuan mereka, goyahkanlah langkah-langkah mereka dan turunkanlah seksamu yang tidak akan engkau jauhkan dari kaum yang berbuat jahat. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan kami mohon bantuanmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dengan majlis ilmu dan orang-orang jemaah antara kita ni yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk orang lain ni dalam ayat agama dipanggil ad-doa bi zahril ghaib. Doa yang dia orang pun tidak tahu kita berdoa. Itu antara doa yang diaminkan sama oleh malaikat. Mahal, doa kita ni cukup mahal. Dia jangan rasa berat sangat nak doa untuk orang lain, khususnya mereka yang berada di Gaza dan Palestin. Tak boleh yang panjang, ambil yang pendek, kan? Ustaz Kamarul Zaman kita, Ustaz apa nama, Muhaimin kita, kan? Ustaz-ustaz lain jadi duduk imam semayan, dia angkat tangan, dia buat qunut nazilah, kan? Kadang-kadang ada setengah masjid setiap waktu dia buat rakaat terakhir dia buat. Cuma mungkin orang yang keliru tu terus turun. Nasihat untuk orang turun terus tu jangan bangun. Tunggu je lah, tunggu. Tunggu orang turun. Kau
Tengok orang tengah kunut nazilah, bangun jadi batal sembahyang dia. Tunggu je. Paling pendek, Allahumma ansuril Islam fi Gaza wa Palestin. Paling pendek. Jom kita baca ayat. Saya rasa semua orang boleh ni. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Pendek. Boleh apa kan? Ya Allah, tolonglah mereka di sana. Sekali lagi, Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Sekali lagi, cukupkan 3. Allah suka ganjil. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Paling pendek. Kita sembahyang sunat, rakaat terakhir angkat tangan, iktidal sebelum turun sujud. Boleh kunut nazilah khusus untuk dia orang. Khusus kita sembahyang kat rumah, sembahyang malam, sembahyang sunat balik daripada surau ni, sembahyang sunat ba'diyah kan. Nabi dia banyak buat solat-solat sunat kat rumah dia. Jadi kita pun belajarlah sembahyang sunat kat rumah. Tapi kadang-kadang payah nak buat kan, tak buat terus kat surau ni, dia payah nak buat kat rumah. Tapi sikit-sikit kena belajar. Sikit-sikit kena belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu himpunan hadis digolongkan ada 12 golongan mereka yang didoakan oleh malaikat. Orang yang ni malaikat doa untuk dia. Salah satu daripadanya tadilah, bila kita berdoa untuk orang lain, dia panggil zahril ghaib. Contohnya saya ada kawan, nama dia Amran, mungkin duduk dekat Johor, teringat kat dia, ya Allah, kasihanilah Amran. Kita tahu Amran tengah sakit ke, ataupun dia tengah sempit kehidupan dia, payah dapat kerja ke apa kan, tengok dalam status WhatsApp nak cari kerja, doa, ya Allah, murahkan rezeki Amran, berilah kesihatan kepada Amran, pautkan kasih sayang sesama keluarga Amran. Kita tahu mungkin dia orang tengah bergaduh ke, suami isteri dan sebagainya. Benda tu dia tak tahu pun, tapi malaikat yang dengar doa kita tu, dia cakap apa dia? Walaka bimithlik, aku untuk engkau aku doa benda yang sama. Malaikat doa tu kita. Mahal. Apa panggil dia? Doa bizahril ghaib. Doa lah. Kita doa untuk siapa-siapa aja, cikgu kita, ustaz kita, sepupu sepipi kita, saudara mara kita, dan tak payah beritahu dia. Dengan syarat lah jangan beritahu dia. Jumpa ustaz, terima aku doa kau hari semalam. Banyak kali kau sikit minta doa aku. Tak payah beritahu kan. Tak payah beritahu. Tu mahal. Dia punya status dia tu, darjat dia mahal. Dia ada 12. Saya baca sepintas lalu. Antara doa-doa yang malaikat, amalan-amalan yang malaikat doa untuk kita. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Dia nak tidur tu dia ambil air semayang, wuduk, dia tidur. Payah nak buat. Saya pun buat-buat kadang-kadang tak jadi, kentut lah kan, buat lain tak ingat, tak ingat nak ambil semayang balik tu ya, tapi kena usaha, kena ada usaha, niat tu kena ada. Tapi kita pilih lah, daripada 12 ni kita pilih mana-mana yang kita rasa boleh buat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Nabi cakap apa dia? Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya dalam pakaian dia, dalam selimut kita, pakaian kita, katil kita ni, dan dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Malaikat doa untuk kita. Kalau kita tidur, kalau sempat kita ambil air semayang, tidur. Nombor 3 lah, tadi doa yang zahril ghaib, tanpa pengetahuan saudara kita. Nombor 3, orang yang sedang duduk tunggu solat. Ni mudah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidaklah salah seorang di antara kalian duduk tunggu solat selama dia berada dalam keadaan suci, kecuali malaikat akan doa dengan syarat suci, tak berhadas kan. Duduk tunggu solat macam kita ni, insya-Allah dapat. Ni namanya malaikat doa untuk kita, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia
dan sayanglah dia, kasihanilah dia. Alhamdulillah dapat. Dengan ilmu yang kita ada ni, insya-Allah kita termasuk dalam golongan ni. Tunggu solat. Nombor 4, ni pun kita boleh dapat ni, senang dapat ni. Orang yang berada di saf barisan depan ketika solat Jumaat. Ni, saf pertama. Saya dah bilang dah itu. Saya dah bilang 3 kali. Lebih kurang 24 orang dapat. Campur imam 25. Imam jangan berebut. Pecah mat. Saf pertama boleh berebut. Nampak kita ni berlumba-lumba nak kejar saf pertama. Tapi kalau orang dah ada, jangan tendang. Balik, tarik balik tempat aku ni. Tak payahlah kan. Tapi nampak kita tu nak kepada saf pertama. Dia orang yang duduk saf pertama ni, malaikat doa untuk dia. Allah Akbar. Untung banyak. Nombor 5, orang yang sambung saf pada solat berjemaah. Dia tak dan saf pertama tadi, saf kedua tengok kosong banyak, zoom diisi, pun dapat doa malaikat. Tapi memang tak samalah doa saf pertama dengan saf kedua. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat doa malaikat. Kosong saf kedua, nak buat ada saf ketiga, jangan. Penuh saf kedua dulu. Penuh saf kedua. Orang yang berusaha untuk nak menutup kosongnya saf kita. Ataupun kita nampak kadang-kadang orang depan dia batal, dia keluar, naik, orang belakang tu naik. Tu pun pahala banyak tu. Malaikat doa untuk kita. Nombor 6, ni pun mudah ni. Amin kita tu biar sama dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baca kan? Ni laju sangat. Jadi kita jangka tu amin tu sama dengan imam. Amin sama dengan imam. Jangan laju cepat pada imam, jangan lambat lebih daripada imam. Apa Nabi cakap? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucaplah oleh kalian amin, kerana barang siapa ucapannya tepat dengan ucapan malaikat. Sebab malaikat pun amin sama dengan imam. Apa yang dia dapat? Dia akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Kejarlah. Ini yang mudah-mudah ni. Yang mudah. Nombor 7, ini pun mudah ni. Orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan cepat sangat bangun. Duduk sekejap. Duduk sekejap. Astagfirullah. Selama dia duduk tu, selama itu malaikat doa untuk dia. Mungkin dia ada urusan nak cepat kan, nak laju, tapi ambil masa, duduk sekejap. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ataupun baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kalau dan lagi baca ayat kursi, baru bangun. Kalau ada urusan lain lah. Kalau tak ada urusan lain, ambil peluang ni. Peluang apa dia? Orang yang duduk di tempat solat setelah melakukan solat. Rasulullah bersabda, para malaikat akan berdoa kepada salah satu di antara kalian selama dia ada dalam tempat solat di mana dia melakukan solat, selama belum batal wuduknya. Itu syarat dia lah. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, piuk, kentut. Tak dapatlah pahala sah semayang dia tadi, tapi pahala untuk doa malaikat tu tak ada. Kan? Tapi jangan tahan kentut je lah, macam mana. Ambil waktu lain juga untuk menunggu solat. Yang ke-8, orang yang melakukan solat subuh dan solat asar secara berjemaah. Ini disebut dalam hadis, para malaikat dia subuh dan asar dia bertukar shift. Subuh naik, orang siang hari, malaikat siang hari turun yang jaga siang hari. Asar naik yang siang hari, orang yang shift malam turun, malaikat turun. Malaikat turun bergilir antara siang dan malam pada waktu subuh dan asar. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka, padahal Allah dah tahu, tapi Allah nak tunjuk keagungan dia. Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka melakukan solat, dan kami tinggal mereka sedangkan mereka juga melakukan solat. Jadi comel
comel sangat, cantik sangat. Kalau kita semayang asar dan juga subuh dalam keadaan berjemaah, sebab pahala dia besar. Yang ke-9 tadi, yang ke-9, orang yang berinfak di jalan Allah setiap pagi, setiap petang, malaikat akan ucapkan, bahagialah orang yang infak, guna duit dia masuk tabung, guna duit dia belanja orang, guna duit dia bagi sedekah ke orang miskin, ke budak-budak, apa saja dia buat, belah pagi, belah malam pun sekali. Dia ada kerja paginya. Kadang-kadang orang salah tafsir hadis ni dia tak habis baca. Dia kata sedekah subuh, sedekah petang pun ada, sama je. Petang pun malaikat turun, malaikat akan ucap, berbahagialah mereka yang infak, sedekah, masuk tabung, boleh belanja orang, boleh bagi budak, boleh apa saja yang dia buat, keluarkan daripada harta dia, dia akan dapat rahmat, doa daripada malaikat. Dan malaikat akan laknat orang yang kupik ni. Kupik ni payah sangat nak keluar duit ni, sayang sangat duit dalam poket dia. Dan nombor 11, nombor berapa? 10 ke? Orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur, orang bangun untuk berpuasa, Allah dan para malaikat berdoa kepada orang yang makan sahur. Orang yang sahur ni sebenarnya Allah suka, malaikat pun doa untuk dia. Dan seterusnya, orang yang menjenguk orang sakit, 70,000 malaikat bersama dengan dia dan mengaminkan doa dia. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, sama ada kita minta orang sakit tu, kalau dia boleh berinteraksi kita, dia doa, ataupun kita doa untuk dia, masa tu malaikat 70,000 aminkan doa kita. Jangan pergi buat tangan je, bagus dah. Pergi buat duit saja bagus dah, tapi disertakan dengan doa. Sama ada dia orang yang sakit tu doa, ataupun kita doa untuk dia. Dan akhir sekali ialah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini pun bagus. Apa saja, macam budak-budak kan, kadang-kadang budak-budak datang masjid, dia tak semayang pun, tapi dia tahu kita nak bagi salam, dia senyap. Kan, dia tahu kita rakang terakhir tu, kita bunyi. Jadi siapa yang main lambat tu, kalau boleh, jom dek, jom semayang kita. Tak apalah, dia bising, budak-budak lama bising, jom tarik seorang dulu, jom kita semayang. Kita kadang mari masbuk kan, mari lambat tu, tarik seorang. Jadi kita ajar kebaikan pada dia, ikut dia, ajar kebaikan, dan dia mungkin lekat. Sebab kita duk ajar dia tu, kita dapat pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadat bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Jadi hebat orang-orang yang menyeru ataupun mengajar kebaikan kepada orang lain. Di samping amalan-amalan yang saya sebut tadi, 12 amalan yang didoakan oleh malaikat. Ambillah yang mudah-mudah. Nak buat 12 tu makin payah. Ambil yang semayang tadi, tunggu semayang, sedekah ke, kan, apa-apa saja yang kita rasa boleh, mudah, ringan untuk kita buat secara istiqamah, insya-Allah. Dengan cara istiqamah tadi akan memberi kekuatan kepada kita untuk pastikan bekalan kita. Bekalan yang kita nak bawa ni nama dia taqwa. Itulah tajuk kita ataupun tajuk saya setiap bulan pun saya pergi mana-mana, fokus saya ialah taqwa. Kenapa saya suka cakap taqwa? Sebenarnya saya suka cakap taqwa sebab saya bercakap untuk diri saya sendiri. Saya baca dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kamu, Allah kata, sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Dan pada bulan lepas saya ada sentuh sikit kan, antara benda penting dalam Quran ni ada 3 tajuk penting, 3 fokus penting ni yang saya ada sentuh dalam bulan lepas. Pertama adalah tentang tauhid, yang kedua tentang sunnah, yang ketiga tentang akhirat. Ini 3 fokus utama isi kandungan Al-Quran. Dan benda yang paling kita takut dan paling besar dosa dia adalah apa dia? Syirik. Paling besar yang kita takut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku ampunkan semua dosa kecuali syirik. Dosa lain yang kau buat aku boleh ampun, syirik nahi aku tak ampun. Jadi kita paling takut ialah dosa
syirik. Nabi pun sebut, inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi tu kan, aku pun takut jatuh kepada engkau ni umat aku syirik saghir, syirik kecil. Sahabat tanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya, riya. Sebab dengan ada tauhid, kalau kita kuat ke tauhid, amalan kita ikhlas. Musuh utama bagi ikhlas adalah riya. Riya ni tak sampai syirik besar, tapi dia termasuk dalam syirik kecil. Sebab kalau kita boleh buang riak, kan bulan lepas saya dah cerita, kalau datang riak ni macam mana kita nak buat? Pertama ialah kita istighfar. Dia riak ni dia gangguan syaitan. Dia akan datang riak, ujub dengan takabur. Ujub ni kita tengok, oh bagus aku ni, kan sebelah rumah aku tak pergi pun semayang, aku seorang yang pergi. Tu ujub nama dia. Riak ni kita nak tunjuk kepada orang, kan kita datang sini semayang, nak tunjuk orang sebelah kita nak pergi semayang jemaah 5 kali sehari. Itu riak. Jadi benda-benda macam ini, dia gangguan syaitan ataupun bisikan-bisikan syaitan. Cara dia macam mana? Yang pertama ialah kita istighfar. Ini bulan lepas ni saya ulang balik sikit-sikit sebanyak. Bulan lepas kita istighfar. Bila datangnya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kadang-kadang orang puji kita pun kita rasa riak dia, kan? Kadang-kadang. Tapi Nabi ajar cara dia. Oi, handsome betul Haji Yusuf malam ni. Oi, cantik handsome. Oh, dia pun rasa, oh tak apa, puji tak apa, lebih-lebih ya, handsome. Apa dia cakap? Hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang Allah bagi pada kita semua. Tak apa kita puji sama kita, ni baguslah kata-kata positif. Tapi cara kita menerima pujian tadi macam mana? Sebut dia, hadza min fadli rabbi. Jom kita sebut, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Sebab kita puji-memuji ni memang lumrah. Kita puji isteri kita, isteri puji suami kita, kita puji anak kita, kan. Tapi jangan sampai kita puji berlebih-lebihan, kan, sampai dia tu pun kan hanyut dengan pujian-pujian kita. Tapi kita ajar cara dia. Kalau kita pun kena puji pun kita ajar, hadza min fadli rabbi, kelebihan yang Allah bagi kita, ambil sama-sama. Dan akhir sekali, 3 cara. Akhir sekali ialah kita kuatkan doa kita yang Nabi ajar. Apa dia? Antara doa yang paling banyak, orang pernah tanya Aisyah, apakah doa yang paling banyak Nabi baca setiap hari, setiap masa? Salah satunya ialah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jom baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, kita dah jadi baik, alhamdulillah, datang ke surau, tetapkan aku dalam pegangan agama. Kan? Alhamdulillah, aku dah rasa, alhamdulillah ya Allah, tolonglah ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati pun boleh. Mana-mana doa lah. Doa yang kita minta pada Allah supaya tetapkan hati kita ala as-sirat al-mustaqim. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan juga hadirat sekalian, malam ni saya nak berkongsi satu ayat dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 15. Takwa, ciri-ciri bertakwa. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 15, innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Bila setiap kali Allah kita jumpa kalimat takwa, Allah akan bagi tahu ciri-ciri orang bertakwa, supaya kita dapat usahakan ciri-ciri takwa itu ada pada diri kita. Kan kita baca ayat 15 sampai ayat 22, kita akan jumpa beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Saya ambil 2 je sini. Yang pertama dan yang kedua, apa Nabi cakap, apa Allah Subhanahu wa taala cakap, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kan, kanu
qalilan minal laili ma yahjaun. Pada malam hari mereka bangun malam. Sikit dia tidur. Kan? Sikit dia tidur. Masalah kita ni, kita sikit-sikit tidur. Nabi punya sunnah dia sikit dia tidur malam. Kita pergi ganda dua, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur, siang hari tidur, malam pun tidur. Kan? Jadi macam mana kita nak usaha? Kena usaha, kena ada azam, ada niat. Sekarang ni kita tidur katakan pukul 10, 10.30, pukul 11. Tidur lebih kurang 6 jam lah. Tidur 6 jam. Mungkin kita bangun 1 jam terakhir. Ada niat, ada azam, kita akan tingkatkan sikit supaya malam hari kita lebih banyak hidup qiyamul lail daripada tidur kita. Tidur awal lah. Lepas isyak balik tak ada apa, tidur terus. Allah kejut kita pukul 3, pukul 4 terus bangun. Mungkin rasa mengantuk peringkat permulaan ni, tapi kena paksa. Kena paksa sampai biasa. Bila dah biasa, insya-Allah kita akan dapat rasa. Itu dia punya stages dia. Memang kena paksa. Kunci jam lah, kan, suruh orang kejut kita lah, memang kena paksa. Peringkat awal kena paksa. Apa saja benda amalan baik memang kena paksa. Bukan senang nak dapat ikhlas. Sebab nak dapat ikhlas ni dia ada tanda-tanda dia. Kan? Untuk dapat ikhlas ada beberapa tanda. Saya kongsi ada 3 tanda orang yang ikhlas. Yang pertama, hati dia tak berubah waktu dipuji ataupun waktu dikeji, sama je. Kan? Mana waktu susah, waktu senang, waktu orang suka dia, waktu tak suka dia, kan? Waktu sakit, waktu sihat, istiqamah. Cuba buat. Yang kedua, ciri ataupun tanda orang yang ikhlas, yang buat amalan ikhlas, lupa tentang amal baik yang dia buat. Mungkin semalam dia dah qiyamul lail, semalam dia dah sedekah, semalam dia dah baca Quran. Tak payah ingat. Ingat yang ini, ingat yang akan nak buat. Sebab kadang-kadang kita dibuai mimpi dengan amalan-amalan kita yang lepas. Harap-harap amalan yang lepas, Rabbana taqabbal minna a'malana. Kan, semoga Allah menerima amal ibadat yang telah kita buat yang lepas. Kita pun tak tahu tak kat mana. Sebab tu bila kita buat satu-satu amalan, kena ada 5 sifat. Satu, syukur. Yang kedua, insaf. Allah, aku takat ni pun Allah pilih datang ke surau. Kan? Bukannya hebat sangat. Syukur tak boleh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang ketiga, harap. Harap Allah Subhanahu Wa Taala dengan langkah kaki aku datang ke sini ni, Allah ikhlaskan amalan aku. Yang keempat, agungkan Allah, besarkan Allah. Besarkan Allah. Dan yang kelima, kena ada sedikit rasa takut amalan kita tak diterima. Yang tu pun boleh bantu kita untuk mencapai ikhlas. Dan tanda yang ketiga, tadi saya cakap hati yang tak berubah, dipuji ke dikeji, sihat ke sakit, kan? Yang kedua, kita lupa tentang amal baik yang dibuat sebelum ni. Dan yang ketiga, kita hanya harap balasan kita ke akhirat, walaupun Allah tak bagi dekat dunia ni. Sebab kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, doa, Allah tak kabul pun doa kita. Sebenarnya Allah dah kabul. Semua doa Allah kabulkan. Allah kabulkan semua doa kita dalam 3 cara. Yang pertama, Allah bagi cash. Kadang-kadang kita minta, dapat. Alhamdulillah, dapat. Betul tak? Ada. Kita minta dapat. Tak percaya, tunggu bulan apa? Bulan dekat dengan Ramadan ni. Apa? Sya'ban. Kan? Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ini masuk Ramadan, aku hidup lagi. Allah bagi. Dan ada Allah tukarkan doa kita tadi dengan benda lain. Sebab Allah tahu benda tu lebih baik bagi dia. Kadang-kadang kita minta anak kita nak masuk pressure, ya Allah bagilah 9A kat dia, bagi 9A. Dan Allah bagi 7A je, 2B. Allah ni tak dengar ke aku doa ni? Tak, Allah tahu yang 7A tu lebih baik untuk dia. Dan yang ketiga, doa kita ni sebenarnya Allah terima, Allah simpan, Allah akan bagi kita ke akhirat.
sabarlah. Jadi kita buat amalan kita untuk ikhlas. Tadi tanda ikhlas, jangan fokus atau berharap sangat balasan di dunia ni. Kita harapkan balasan di akhirat. Ulama beritahu ada satu tips nak jaga ikhlas. Kalau bolehlah amalan kita, banyak-banyak amalan kita ni simpan satu dua, tak pernah bagi tahu kat orang lain. Seorang je tahu. Sebab kadang-kadang benda lain kita ada share dengan isteri kita, suami kita, anak kita, kawan kita. Walaupun kita rasa ikhlas, ada satu dua amalan kita simpan. Rahsia. Kita je tahu. Kadang-kadang kita tanggung bayar ataupun sedekah kat masjid kan. Sekarang ni online kan, online banyak bagi-bagi. Tak payah bunyilah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan tak ungkit balik. Ada satu cerita ni viral dalam WhatsApp, viral. Saya pun dah tengok 2 kali. Tadi pun saya tengok lagi. Ada Syekh Arab Syria. Biasa mungkin dah dengar semua. Syekh Arab Syria dia cerita seorang penggali kubur, tua dah, umur dah 45-50, kerja dia gali kubur. Ni cerita zaman sekarang lah. Zaman sekarang ada YouTube, siapa nak boleh PM saya share balik dengan dia. Dia dah ada translation dalam bahasa Arab, dia cakap bahasa Arab, dah ada translation dalam bahasa Melayu. Dia cakap apa dia? Penggali kubur ni, ada sekali seorang perempuan datang kat dia, tolong gali kubur. Dia pun gali. Sejam kemudian datang jenazah, tak ramai orang hantar. Dia kubur Arab ni, dia macam rumah bawah, macam bilik. Macam bilik, macam bukan kita lahat ni. Ada yang macam lahat, ada yang macam bilik. Kita turun bawah, dia letak ni, kemudian naik atas balik. Dia letak ni, lepas tahun dia tukar baru balik. Jadi dia pun letak kawasan untuk kubur, letak jenazah. Kemudian peristiwa tu berlaku, terkejut dia. Jenazah tu datang, dia bawa turun, pengsan dia. Kemudian bila dia dah sedar, dia naik atas, perempuan tu dah tak ada. Beberapa bulan lepas tu, perempuan tu datang balik. Orang tua dah, perempuan tua. Dia kata tolong gali kubur, satu lagi. Dia pun gali kubur. Benda yang sama berlaku. Bila dia buat turun jenazah tu, sampai bawah, peristiwa tu berlaku. Pengsan dia. Dan bila dia sudah balik, dia pergi cari perempuan tadi. Dia jumpa. Dia kata, siapa kau ni? Yang kau hantar 2 orang jenazah ni bulan-bulan, beberapa bulan yang lepas dengan yang semalam ni, siapa dia ni? Perempuan tu cakap, dua-dua tu anak aku. Kenapa aku tanya? Sebab penggali kubur beritahu, masa aku buat turun jenazah ni dalam kubur tu, Allah hijabkan aku. Allah angkat hijab macam satu tempat yang cantik, macam dia bayangkan sebagai syurga. Kemudian ada 2 orang malaikat datang, zup, buat lagi sampai pengsan dia. Dan jenazah yang kedua pun benda yang sama. Bila dia buat turun jenazah ni, bertukar macam seolah-olah macam taman syurga, gambaran dia lah. Dan 2 orang malaikat ambil jenazah ni, buat lagi. Hebat ni. Apa cerita ni anak kau ni, 2 orang ni? Dia kata yang pertama itu adalah penuntut ilmu. Yang mati yang pertama tu belajar. Dan yang kedua tu abang dia yang bekerja, daripada duit dia tanggung adik dia. Dia tanggung daripada duit dia kerja tu, dia tanggung adik dia. Ni Allah nak tunjukkan kepada kepada kita lah, beberapa peristiwa di akhir zaman ini kepada beberapa orang yang tertentu, supaya dengan cerita tersebut sekurang-kurangnya memberi keyakinan kepada kita, menambahkan keyakinan kepada kita bahawasanya benda alam ghaib itu yang kita kata kubur, alam kubur dan sebagainya adalah satu benda yang hak, benar-benar. Pendek cerita, dia pun tinggal kerja dia sebagai penggali kubur, dia belajar sampai jadi alim besar. Dia ni umur dah 45-50 ni, sampai jadi alim besar, dan keturunan dia semua jadi alim ulama. Dan ada lagi keluarga dia ni di Damascus, di Syria. Cerita dia betul. Allah. Sebab itulah pentingnya kita
Istighfar ni kena banyak. Nabi ada sahabat sekali dia pergi bilang, Nabi duk istighfar sekali Nabi istighfar, package dia tu 70. Sekali Nabi istighfar ni, yang semayang tu lain lah, astagfirullah tu 3 kali, tu Nabi sebut dalam hadis. Tapi yang hari biasa, yang Nabi duk petang-petang duk relax, sahabat pergi dengar, dia bilang ada 1 kali 100. Jadi kita kalau nak amal ikut sunnah, sekali kita duduk saja ni istighfar, astagfirullah, bilang paling kurang 70 ataupun ambil 100. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita kena ingat hadis yang biasa kita dengar, orang yang banyak istighfar ni dia akan ingat dosa-dosa dia, kan? Dan orang yang ingat dosa-dosa dia sampai menetes air mata, inilah golongan VIP antara 7 golongan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk sorang-sorang. Jadi ambillah masa kita. Saya bercakap untuk diri saya, paling kurang seminggu sekali. Hari Jumaat ke kita pilih, sebab antara waktu mustajab doa lepas asar sampai maghrib tadilah, petang tadi. Jadi kalau kita boleh buat seminggu sekali program tu, kita duduk sekejap, setengah jam, fikir, ingat dosa kita sampai meleleh air mata. Disebut dalam hadis, ini adalah salah satu golongan VVIP. Hari kiamat 7 golongan. Salah satunya orang yang duduk bersendirian, ingat dosa dia, meleleh air mata. Jadi kalau kita boleh buat hari-hari, cantik. Hari-hari kita boleh buat. Ambillah masa, carilah masa. Pagi ke, petang ke, sebelum tidur, ambil masa duduk sekejap, kan? Dalam bahasa moden ni panggil apa? Me time, kan? Me time kot. Bahasa orang ni, orang muda ni, maknanya waktu kita sendiri, seorang kita duduk 20 minit, duduk ingat dosa kita, istighfar, cukup 100, cukup 70 paling kurang, dan takut tu ada, meleleh air mata kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan al-mustaghfirin tadi. Apa dia? Orang yang ciri-ciri bertakwa tadi. Antaranya apa dia? Ialah dia bangun malam, dan yang kedua, dia guna waktu di akhir subuh tadi untuk istighfar. Waktu lain pun boleh, tapi waktu yang disebut dalam Quran, waktu yang paling cantik untuk istighfar ialah waktu nak masuk subuh. 10 minit, 15 minit, 20 minit, nak masuk azan. Sekarang azan 5.50 kan, subuh lebih kurang. Jadi antara 5.30 hingga 5.50 tu waktu cantik untuk istighfar. Kita bangun, kena awal sikit lagi, ada setengah jam nak semayang, baca doa, baca Quran, zikir, apa semua. Ambil yang 10 minit terakhir, 20 minit terakhir untuk istighfar. Ini ciri-ciri yang ada sebut dalam surah apa dia? Surah Az-Zariyat. Buka balik surah ni, tengoklah YouTube ke, tengoklah apa-apa yang boleh membantu kita, bagaimana mufassir ataupun asatizah kita mentafsirkan ayat Az-Zariyat 15 hingga 22. Itu ciri-ciri mereka al-muttaqin, ciri-ciri orang yang berjaya, yang digelar sebagai orang muttaqin, yang menjadi ahli syurga. Jadi istighfar itu cukup penting. Sebagai penutup, satu ayat Quran yang saya jumpa tadi, yang boleh kita jadikan sebagai penutup kita pada bicara kita pada malam ini, surah Al-Furqan ayat 23. Yang ni pun kita takut juga. Dengan sifat takut kita, insya-Allah kita dapat jaga amalan kita baik, bagus-bagus. Apa dia ayat dia? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku datangkan semua kebaikan yang kau buat semua atas dunia ni, kita buat semua atas dunia, tapi pada hari akhirat aku bawa semua, qiyamul dia, Quran dia, zikir dia, sedekah dia, tapi hari kiamat dia jadi macam debu-debu yang berterbangan. Ni kita takut. Sebab apa dia? Sebab kemungkinan tadilah syirik-syirik kecil yang kita tak boleh nak jaga tadi, contohnya riak kan tadi, dan apa lagi benda-benda dosa. Kalau kita bersendirian, kita duduk seorang-seorang kita buat dosa. Ramai-ramai depan orang kita tak buat dosa, tapi seorang-seorang kita buat dosa. Kita pakai benda ni,
Ni pun ada ni, positif ada, negatif ada. Forward tak tahu mana-mana kepala ekor lagi. Forward dia kerja kita. Orang kita apa dia? Mak forward. Nampak kerja kita forward dia. Padahal betul tak betul pun wallahu a'lam. Kan? Jadi haba mansura maksud dia apa dia? Allah akan bawa semua amalan kita, tapi bagi sisi Allah adalah debu-debu yang berterbang, tak ada nilai. Jadi marilah sama-sama kita menginsafi diri kita di hujung akhir zaman ni, dan kita pun kat hujung dah dunia kita ni ataupun umur kita kat hujung ni, supaya kita pastikan amalan-amalan kita berkualiti. Kejarlah tadi amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat, ada 12 tadi yang saya share. Ambillah mana-mana dulu yang mudah, yang ringan, yang ringkas untuk kita buat, kan? Semoga dengan cara tersebut akan membersihkan hati kita, sebab hati kita inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim bagi tahu, carilah hati kita dalam 3 perkara. Satu, dalam Quran, baca Quran, bergetar tak hati kita, kan? Yang kedua ialah semayang. Semayang kita dapat rasa tak Allah tu nilai ataupun tengok kita. Kalau tak jumpa juga, dia kata apa dia? Ingat mati. Ingat mati, rasa tak kita punya dekat dah, full stop dah, kita nak hidup ni full stop, habis mati. Kalau tak jumpa 3-3 ni, minta dengan Allah, Allah tukar hati baru. Sebab hati yang daripada kita ni keras sangat, keras sangat. Ayat Al-Baqarah di mula-mula tu, ayat ke-7 apa dia? Ayat ke-7 apa dia? Tanya imam kita ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Kan, bila hati kita dah keras, masuk benda baik pun kita tak dengar dah, takut kita. Bila hati dah keras, pendengaran kita, absarihim wa sam'ihim, dan penglihatan kita pun dah bertukar dah. Benda positif jadi negatif, benda negatif jadi positif. Itu kita takut. Jadi sama-samalah kita usaha hati kita ni dia boleh dilembutkan dengan 2 perkara. Nabi sebut Nabi sebut 2 perkara hati kita. Cubalah buat. Satu ialah Quran. Baca Quran betul-betul. Baca Quran betul-betul. Saya dengar Ustazah Datuk Nur Hafizah cerita, kawan kepada mak pada kawan dia meninggal dekat hospital. Mudah sangat. Mudah sangat. Mak kepada kawan dia meninggal, masa tu anak dia ada. Dia pegang anak dia, jangan tinggal mak. Mak batuk je lepas ni, mak meninggal. Ni macam-macam dia dah rasa. Memang betul. Lepas tu dia batuk sekali, pop meninggal. Mudah ya. Dan doktor pun kata mudahnya makcik ni meninggal. Mudahnya. Sebab dia pun perasan. Dia pegang tangan mak, tangan anak dia, anak jangan tinggal mak. Mak batuk je lepas ni, mak meninggal. Dekat hospital. Memang betul. Dia batuk je sekali, terus meninggal. Orang tanya, apa amalan makcik ni? Anak dia jawab ada 3. Pertama ialah dia baca Quran seminggu 2 kali khatam. Seminggu tu 2 kali dia boleh khatam. Maknanya 3 hari sekali, 3-4 hari Zoom khatam sekali. Allah Allah. Memang baca Quran ni kerja dia. Yang kedua, mak saya suka beletih. Dia kata suka beletih apa dia? Kalau dia pergi rumah, dia tengok, katakan banyak sangat baju. Ni baju kau ni semua akan dihisap. Anak dia buat makan banyak sangat. Makanan ni dia kata banyak sangat ni, semua akan dihisap. Pinggan mangkuk dalam rak, dia kata, mak dia akan beletih. Ni pinggan-pinggan ni semua akan dihisap. Dan rupa-rupanya dia pergi buka almari mak dia ada 7 helai je baju. Mungkin mak dia dah atur Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Habis, ulang balik Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 7 helai je baju. Dan nombor 3, mak dia ni gunakan kemahiran yang ada untuk manfaat orang kampung. Mak dia pandai buat tempeyek, kan? Dia pun ajar buat tempeyek, dia ajak orang kampung jadi tolong dia, dan dia bagi upah. Sebulan sekali masa nak bagi upah, dia panggil toke mas. Panggil toke mas,
Dia kata, okey, upah kau 1,000. Kau nak emas ke nak duit? Dia kata. Kalau siapa yang nak duit, dia bagi duit. Siapa nak tukar emas, dia bagi emas. Siapa nak separuh-separuh pun dia bagi. Kesan daripada tu, anak-anak buah dia ni, dia kata, ya Allah, syukur sangat. Bila kita ada emas ni, kan, dengan emas ni lah, pada masa depan tu kita boleh guna balik untuk nak tanggung anak sekolah, guna balik masa kita tak ada kerja, guna baliklah masa ni. Dia gunakan kemahiran untuk manfaat orang kampung. Ini yang berlaku di zaman-zaman akhir zaman ni. Jadi buatlah kebaikan. Saya bercakap untuk diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan juga hadirat sekalian, buatlah apa saja kebaikan yang terlintas, kecil ke besar, buat dia. Jangan ingat tunggu yang besar saja nak buat. Nak bagi kat Palestin, tunggu duit 1,000, 2,000, 3,000, RM10 tak nak bagi je lah. Ada RM1, bagi je lah. Tabung-tabung Palestin, tabung apa saja, ada RM1, RM1, RM10, RM10, RM100, RM100. Buat saja. Apa kebaikan yang kita nampak depan mata kita, kita jogging, jumpa kayu tepi jalan, alih, jumpa batu tepi jalan, kan, benda kecil je, orang tak nampak pun, tapi kita ingat, kita baca hadis, kan, iman ada 70 cabang. Cabang paling besar, la ilaha illallah. Yang paling kecil, alih, kayu ataupun penghalang yang menghalang laluan, paling kecil. Jumpa apa-apa kursi ke apa, alih. Jadi itulah sikit sebanyak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan juga hadirat sekalian, malam ini kita berkongsi beberapa ilmu. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Yang penting adalah amal. Kan, Imam Malik beritahu kepada kita, pesan kepada kita, dia kata laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu tu bukan banyak dengan banyak kita belajar benadah dak. Wa innama huwa nurun yada'ullah fi qalbi. Sesungguhnya ilmu itu yang sebenar ialah benda cahaya yang lekat ke hati, yang mampu membuat kita untuk beramal. Yang tu baru ilmu betul. Bukan sekadar kita duduk menadah, tiap-tiap malam duduk menadah, ilmu banyak kat kepala ni, tapi amal tak larat, tak mampu nak buat. Itu pesan Imam Malik kepada kita. Jadi semoga dengan pesanan-pesanan tersebut memberi kita kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita, insya-Allah. Apa yang penting, apa yang kita dengar ini kita sampaikanlah. Hidayat itu adalah milik Allah. Sebenarnya tu imam kita baca tadi, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kan, kita ni sebagai penyampai, pemberi maklumat, bagi nasihat, bagi pesanan. Hidayat milik Allah. Doalah insya-Allah semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal berasaskan pada ilmu yang ada. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi